Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okey, baik, hari ini 12 hari bulan Januari 2020, Malaysia mendapat perkabaran bahawa pengisytiharan proklamasi darurat akibat COVID-19 telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini adalah pengisytiharan darurat untuk seluruh negara berbanding dengan darurat sebelum ini hanya melibatkan kawasan DUN atau parlimen tertentu supaya mengelakkan daripada berlakunya pilihan raya. Tapi hari ini pada 12 hari bulan Januari 2021, Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan permohonan daripada Kerajaan Persekutuan untuk mengisytiharkan darurat kepada seluruh negara, iaitu darurat keselamatan dan kesihatan. Okey, sebenarnya kuasa untuk mengisytiharkan darurat ni adalah di bawah Perlembagaan Persekutuan, iaitu Perkara 150. Okey, dalam Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat kepada seluruh negara. Namun sebenarnya pada hakikatnya pengisytiharan darurat ni adalah satu cadangan ataupun permohonan yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebenarnya, dan kemudian dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, kemudian yang barulah diluluskan. Jadi pada hakikatnya pengisytiharan darurat ni sebenarnya bukanlah atas permintaan Yang di-Pertuan Agong, tapi adalah atas permohonan ataupun usul yang diberikan oleh kerajaan ataupun Perdana Menteri dan juga jemaah menterinya. Sebabnya Yang di-Pertuan Agong tidak memiliki kuasa untuk mengisytiharkan darurat tanpa mendapat nasihat daripada jemaah menteri ataupun senang cakap daripada kerajaan lah. Okey, dari rekod sebenarnya Perkara 150 ni yang diwujudkan melalui Suruhanjaya Red, pada asalnya adalah untuk memastikan keamanan, keselamatan dan mengelakkan berlakunya huru-hara di dalam sesebuah negara. Merujuk kepada negara kita, Malaysia lah. Jadi Suruhanjaya Red telah meletakkannya dalam Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, supaya ia ni dijadikan langkah untuk mengatasi keadaan-keadaan huru-hara, kekacauan dan juga hal-hal ketidaktenteraman awam. Menurut sejarah negara kita sebenarnya pernah mengalami 5 peristiwa darurat yang agak penting. Pertama, darurat yang berlaku pada 1948, di mana pada masa itu negara kita berhadapan dengan ancaman Parti Komunis, di mana darurat diperkenalkan dan ianya kemudiannya ditamatkan pada 1960. Ingat kita merdeka 1957, tetapi darurat akibat daripada ancaman komunis ini hanya berakhir pada 1960 sahaja. Maksudnya 3 tahun selepas merdeka pun kita masih lagi dalam situasi darurat. Itu adalah darurat pertama, iaitu 1948 hingga 1960. Darurat kedua pula adalah darurat yang berlaku pada 1964. 64 ni adalah sempena dengan konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia akibat daripada idea penubuhan Persekutuan Malaysia yang melibatkan Singapura, Sabah, Sarawak. Disebabkan Indonesia tidak berpuas hati dengan cadangan pembentukan Malaysia itu, jadi sebenarnya Indonesia telah mengadakan konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia untuk menghalang daripada pembentukan Malaysia. Itu adalah darurat yang kedua. Manakala darurat ketiga adalah darurat yang berlaku pada 1966 di Sarawak, di mana pada masa itu Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Stephen Kaloningkan sebenarnya dah mendapat undi tidak percaya. Undi yang mengundi beliau supaya meletakkan jawatan daripada keseluruhan sidang DUN pada masa yang bersidang itu, majoriti telah bersetuju untuk mengundi tidak percaya kepada Datuk Stephen Kaloningkan ni, dan sepatutnya ikutkan perlembagaan, sesiapa ketua menteri yang tidak mendapat sokongan majoriti ahli perlu meletakkan jawatan. Jadi disebabkan oleh Datuk Stephen Kaloningkan ni tak bersetuju untuk meletak jawatan dan berkeras tak nak meletak jawatan, jadi kerajaan telah mengisytiharkan darurat 1966 di Sarawak. Jadi
bila berlakunya darurat, kuasa kerajaan negeri itu diambil alih oleh pihak persekutuan. Okey, baik. Seterusnya adalah darurat keempat berlaku pada 1969. Ini mungkin darurat yang antara yang terkenal, iaitu darurat akibat daripada rusuhan kaum yang berlaku pada 1969 pada peristiwa 13 Mei. Disebabkan rusuhan kaum yang berlaku pada masa itu, kerajaan telah bertindak pantas dengan menggunakan peruntukan dalam perkara 150 perlembagaan persekutuan untuk mengisytiharkan darurat kepada seluruh negara bagi menangani isu rusuhan kaum yang berlaku di Malaysia. Darurat ini menyebabkan pentadbiran negara dipegang oleh Mahathir, di mana parlimen digantung pada masa itu, dan Mahathir lah yang bertanggungjawab mengawal pentadbiran negara di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan darurat yang terakhir yang kita ketahui berlaku adalah pada 1977, di mana darurat ini berlaku di Kelantan. Di mana pada masa itu Kelantan adalah sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Di mana kerajaan Parti PAS yang memerintah Kelantan adalah sebahagian daripada komponen dalam Barisan Nasional. Jadi berlaku masalah dalam Sedang Dun Kelantan, di mana Datuk Haji Muhammad Nasir hilang sokongan majoriti Dewan, menyebabkan sepatutnya beliau perlu meletakkan jawatan, tetapi beliau tidak meletak jawatan. Ini peristiwa yang sama berlaku seperti di Sarawak pada 1966. Tapi di Kelantan pada masa ini Datuk Haji Muhammad Nasir tidak mahu meletakkan jawatannya sebagai Menteri Besar Kelantan. Jadi kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Sebab bila dia mendapat undi tidak percaya, tetapi dia tidak mahu melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan pada masa itu. Jadi kemudiannya berlaku rusuhan penyokong-penyokong yang berpihak kepada Datuk Haji Muhammad Nasir dan juga yang tidak berpihak kepada beliau. Berlakunya rusuhan dan kemudian kerajaan terpaksa membuat ataupun mengisytiharkan darurat di Kelantan. Kemudian mengikut perkara 150, perkara 150 perlembagaan persekutuan, iaitu dalam kurungan 3, sebenarnya darurat ini perlu diisytiharkan tamat, barulah ianya dianggap sebagai sudah berakhir. Tapi kalau ikutkan pembacaan aku melalui beberapa buku, contohnya buku ni, ditulis oleh Tun Saleh Abbas dan juga Tun Muhammad Sufyan ni, dikatakan bahawa kelima-lima darurat ini masih belum ditamatkan. Masih belum ditamatkan, seperti perkara 150 kurungan 3 yang darurat ini hanya akan tamat bila ianya diisytiharkan tamat oleh parlimen. Jadi sehingga hari ini kelima-limanya masih lagi belum ditamatkan, dan hari ini 12 hari bulan 1 2021 darurat disiarkan untuk menangani COVID-19. Sebenarnya kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya sudah memohon untuk melaksanakan darurat sebelum ini pada 2020, tetapi pada 25 di bulan 10 2020 yang di-Pertuan Agong, iaitu Al-Sultan Abdullah, telah menolak untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia bagi menangani pandemik COVID-19. Namun pada hari ini 12 hari bulan 1 12 hari bulan 1 tahun 2021, Al-Sultan Abdullah yang di-Pertuan Agong telah bersetuju untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia. Jadi itu saja sedikit penerangan aku tentang sejarah darurat dan darurat-darurat yang pernah diisytiharkan di Malaysia selama ini. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.